Tarikh akhir kita baca iaitu pada 18 hari bulan 2. Hari ni 19 hari bulan 10. Berapa bulan? 8 bulan lah. Kalau orang mengandung pun dekat-dekat nak bersalin lah. No? Lama berselerak rata dah. No? Alhamdulillah. Tengok buka hari ni ingat kan tak ada orang tu. Masih istiqamah. Alhamdulillah untuk orang yang muka baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang ke Rawdatul Jannah min Riyadul Jannah, salah satu daripada taman syurga di antara taman-taman syurga yang Allah. Mungkin kita tak boleh nak masuk syurga dengan serta-merta, tetapi kita sedang mencari taman-taman syurga, insya-Allah. Baik. Kalau nak ikut sambungan kitab kita ni, kitab Jawi muka surat 21, Rumi, maka kitab Rumi, bukan kitab Rumi 5 benda. Okey, dia kena patah balik. Tak duduk main duk maka tiada, pakai dah kita dah pun tiada, ingatan kita dah pun semakin kurang. Kita kena hundak balik lah. Saya nak ambil apa duk tak duduk maka tiada. Maka tiada dah ingatannya. Okey, naik balik ke atas. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara. Cari tengok. Saya nak beritahu kita punya tak sama. Masih muka surat sama Kak Cima? Okey, muka surat 55. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung kau. Jumpa semua murid-murid kesayanganku. Alhamdulillah. Baik. Kita masih lagi di dalam perbicaraan tentang penyakit-penyakit hati, iaitu di sini dia bawa kepada kita di antara penyebab penyakit-penyakit di antara dosa-dosa besar, iaitu jantung. Nah, kita masih lagi di dalam bab yang kedua pada menyatakan qalbu, hati ataupun jantung. Okey, terdahulu saya telah terangkan kita ni ada qalbu, ada fuad, ada batanun. Tidak. Kita ada 3 jenis. Nah, qalbu ni hatilah. Hak di luaran, hak yang silap sikit nak teriak, silap sikit nak marah, itu dipanggil qalbu. Kalbu, orang-orang Melayu panggil kalbu. Kalbu tu bahasa Arab lah. Qalbu. Kemudian kalau ke dalam masuk sikit, dalam sikit daripada qalbu itu, ianya dipanggil batanun. Itu bahagian perut. Dalam sikit. Masih lagi rawatan luaran. Kalau sakit, maka dianya memerlukan pembedahan, ubat dan sebagainya. Kalau sakit yang kalbu tu, kalau sakit yang tu dia tak boleh makan ubat. No? Dia adalah pujuk rayu dia, bawa dia pergi meronda ke, bagi dia makan ke, bagi apa yang dia mau ke. Baiklah sakit tu. Tapi satu lagi yang sedang kita bicarakan di sini, iaitu fuad, yang dalam lagi daripada batanun tu. Dia duduk dalam lagi dengan sebab apa? Dengan sebab yang dalam tu penyakit dia susah nak ubat. Tak boleh pergi farmasi beli ubat. Tak boleh pergi jumpa pakar untuk merawat. Tak boleh kita nak pergi cari mana-mana perawat untuk merawat. Kecuali kita sendiri yang kena cari ubat dia. Ubatnya ada dalam Al-Quran, lalu dihuraikan oleh para alim ulama. Maka ulama sufi mengajak kita untuk mengenali yang dikatakan fuad yang duduk di dalam ni, yang selalu kita nak kena ubat. Penyakit dia banyak sangat. Satu penyakit yang susah sekali nak diubati, iaitu penyakit bahagian jantung. Kita disebut hati ya. Hati senang. Jantung hati sama. Dalam bahasa tasawuf, hati dan jantung ialah makhluk yang sama. Okey. Dan disebutkan di sini, kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takabur dan riak
dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri kerana beberapa perkara. Yang dimaksudkan di sini, lazimkan olehmu, biasakan. Nah, lazim tu biasakan. Jadikanlah dirimu, biasakanlah dirimu, selesakanlah dirimu ni untuk apa? Untuk jaga yang jantung yang saya kata penyakit tak boleh ubat tu. Daripada kelakuan yang dicela seperti takabur. Apa maksud takabur? Membesarkan diri, merasa dirinya lebih daripada orang. Dia rasa dia lebih pandai daripada orang. Dia jauh lebih kaya daripada orang lain. Kalau kita tengok sejarah Mus'ab bin Umair, ketika mana dia belum mengenali Islam, beliau terkenal sebagai anak orang kaya di negeri Mekah. Pemuda yang tampan, segak kacak bergaya, kaya pula. Ada dalam diri dia tu. Kira siapa juga tengok dia puji. Dengan keharumannya yang luar biasa. Minyak wangi tu dia saja yang mampu beli. Dia selalu bila duduk dengan sahabat-sahabat dia, dia akan tayang minyak wangi. Orang Arab ni dia pun suka bermegah dengan minyak wangi. Kemudian kalau kata pakaian dia lah yang paling mahal, yang paling cantik. Buatan kain dia tak dapat di kota Mekah, kena keluar ke Yaman. Yaman terkenal dengan penanaman kapasnya yang besar. Jadi dia pun tenun kain kapas yang berkualiti tinggi. Zaman tu kalau siapa yang boleh pakai baju yang diperbuat daripada kain kapas daripada Yaman, orang kaya lah. Kaya. Dia selalu bila masuk duduk dengan sahabat-sahabat dia, di antara kemegahan yang dibawa olehnya adalah pakaian dia dan minyak wangi dia. Sampaikan bila mana dia lalu di depan orang tahu yang ni Mus'ab bin Umair. Sebab apa? Minyak wangi dia, walaupun dia dah lalu lebih daripada 2 jam, tetapi minyak wangi tu masih lagi tinggal kesan. Punya mahal minyak wangi tu. Kita nak pergi cari kan minyak wangi dulu tu, salah kita perempuan tu. Haram pula jadi dulu tu lah. Dan kemudian apabila dia mengenali Islam, masa tu adalah perasaan riak dan takabur. Kira seronok lah. Orang punya minyak wangi ni tak ada orang lain lah. Mus'ab punya lah. Mus'ab ni dia memang harum. Kalau tengok daripada jauh baju yang berkilat, bersih putih tu, yang tu memang Mus'ab lah. Memang tak ada orang lain lah yang pakaian yang seindah tu. Bila duduk di kalangan para sahabat, dia nanti lebih menonjol kerana pakaian dia mahal. Kemudian bila dah lagu tu, manusia ni ada perasaan takabur dalam diri dia, bermegah-megah. Saja Allah Ta'ala ni maha kuasa. Apabila dia nak bagi hidayah kepada seseorang, maka didatangi hidayah itu melalui jalan. Apabila dia melewati sebatang jalan, dia jumpa dengan baginda Nabi SAW dalam keadaan yang cukup sederhana tetapi tampan. Kalau kata rambut Rasulullah ni lebih rapi, kan baginda rajin berminyak. Kalau nak kata harum ni, baginda jauh lebih harum kerana tak payah pakai minyak wangi. Nabi memang wangi. Sebab Mus'ab bin Umair tengok bila mana Nabi ni dia sentuh kepala budak tu sampai ke petang, budak tu bau wangi. Jadi Mus'ab ni dia terpaksa lumuk minyak wangi untuk mengharumkan diri dia. Pakaian Rasulullah macam tu juga. Hanyalah tampungan biasa yang satu-satu pakaian ada sampai 7-8 kali tampung. Oleh kerana koyak ditampung berulang-ulang kali. Tetapi penampilannya tetap tampan. Bergaya, anggun. Bila dia menghadap dengan Rasulullah tengok dia, Rasulullah bagi salam dulu dekat dia. Manusia yang hebat bagi salam. Dia rasa diri dia jatuh serendah-rendahnya. Masa tu orang duk cerita Muhammad macam ni, Muhammad macam tu, dia tak menghadap lagi. Tapi dia selisih di sebatang jalan dengan Rasulullah. Dia jatuh hati tu dengan Rasulullah.
Kalau nak ukur ketampanan, Rasulullah jauh lebih cantik daripada dia. Kalau nak ukur daripada kekayaan, dia jauh lebih kaya daripada Rasulullah. Tapi kenapa pada ketika itu sifat takabur dia yang tinggi itu terus jatuh terus ke bawah ketika menghadap dengan baginda Nabi SAW. Apa yang membezakan antara keduanya? Adab dan akhlak. Nak membuktikan kepada kita, tak usah kaya lagu mana lah, tak usah cantik macam mana lah, tak usah wangi lagu mana lah, kalau akhlak tak ada, hang tetap jadi taik. Tapi kalau akhlak ada, seorang peminta sedekah pun akan naik secara tertinggi. Apa semua terletak pada hati ni. Hati ni dia jahat. Dia suka membisikkan sesuatu yang jahat. Seperti mana allazi yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan yang membisik-bisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Akulah yang paling pandai, depa ni tak kerti apa Akulah yang paling tinggi jawatan, depa ni semua tak boleh naik ke mana, tang tu saja yang boleh pergi. Ada bisikan dalam hati dia. Jadi bila Mus'ab bin Umair dia main rasa sifat takabur, menghadap dengan Nabi SAW, jatuh serendah-rendahnya, dia tak banyak cakap, dia cuma Nabi bagi salam dia, terus dia pergi bai'ah Nabi, berjabat dengan Nabi, kata, wahai Muhammad, aku ada segala-galanya, tapi aku tak mempunyai ketenangan dalam hati, aku tak tenang. Hinggalah sampai beberapa saat tadi aku bertemu denganmu, hilang semua masalah yang ada dalam diri aku, nak mengenalimu dengan lebih dekat saja. Daripada akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW, maka jatuh cintanya Mus'ab bin Umair, terus masuk Islam. Terus masuk Islam. Dia di antara sahabat yang termuda yang masuk Islam, yang Rasulullah hantar dia ke Mekah sebagai guru Al-Quran yang terawal. Ketika itu dia baru berusia 18 tahun. Guru nombor 1 di Madinah. Bila mana orang Madinah minta ke Rasulullah, hantar mai dekat kami seorang untuk menjadi guru kami, tak ada siapa yang nak boleh ajar Quran ni. Hantar mai. Rasulullah hantar dia. Masa tu Rasulullah kata, tak apa, balik dulu, nanti aku akan kirim dia. Dia kata, macam mana kami nak kenal kalau lo ni boleh WhatsApp di muka Ustaz ni, dia nak main. Sesama Rasulullah tu macam mana nak WhatsApp? Tak ada. Rasulullah kata, aku akan hantar dia, hampa nanti tengok dia, mau kenal dia. Jadi waktu Rasulullah suruh dia pergi tu ke Madinah, dia ditemani oleh seorang khadam. Dia kata kepada Rasulullah, andai aku selamat sampai ke Madinah, aku akan bebaskan, aku akan merdekakan khadam ni menjadi kawan kepada aku. Dan dia pakai pakaian lagu dia. Orang dah biasa dengan pakaian yang indah, yang kemas, yang harum, cantik tu, dia pergi. Perjalanan menaiki kenderaan dia memakan masa hampir 7 hari. Anak segak ambil dalam Malaysia kita lah. Hak mula-mula dia main pagi tu, dia gebu Ustaz. Tak sampai mana lah, bawa sejam lagi dia melecah pula habis. Pergi ke tengah hari sekali lagi berserabut. Pakai tudung elok ni pun dia nak keluar rambut berserabai lah. Di dalam rambut ni macam ada duduk melata je. Kutu kan, dia nak kerengau. Mula dia kerengau sikit-sikit sekejap lagi mula lah. Tambahlah kalau dekat makan masa 7 hari, hak yang wangi pun jadi busuk. Dekat bila dia sampai di Madinah, dia nak pergi cari siapa. Tengok orang Madinah ni, tengok, yang ni ke utusan Muhammad, ini ke utusan Muhammad. Dia tengok, dia betul kata dia awal, dia tak kata kepada khadam dia, padahal mereka berjalan beriringan. Sebab dia cantik sangat. Cantik sangat. Lepas tu dia khabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kami telah bertemu dengan utusan kamu yang begitu cantik. Dia kenal dia daripada kecantikan dia. Masa tu dia kata, hampa tengoklah Muhammad, jauh lagi cantik daripada aku. Ada sifat merendah, tawaduk dalam diri dia. Dia malu bila orang memuji diri dia. Lantas dengan serta-merta sampai masuk ke bumi Madinah, dia pun membebaskan hamba itu menjadi
sahabat kepada beliau. Itu yang kata orang yang tinggi darjat, setinggi-tingginya sampai jatuh sebawah-bawahnya, maka Islam mengangkat balik darjat dia. Islam yang boleh mengangkat. Macam itulah juga kita. Hanya Islam adalah satu agama yang ali, yang paling tinggi, wala yu'la alaih. Tak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam yang akan mengangkat darjat kita. Tak usah tengok pada zahirah, pada warna kulit, pada rupa parah, tapi tengok pada tengoklah pada hati. Yang mana Mus'ab bin Umair ni dia wafat, dia syahid di dalam peperangan Uhud. Dia syahid dalam peperangan Uhud. Yang saat tang mana masa tu, tang mana jumpa mayat, situ dikebumikan. Tang mana jumpa mayat, situ dikebumikan. Dalam peperangan Uhud ni, mayat dia ditemui oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pesan, cari syahid-syahid di kalangan kita, kapan mereka? Tak perlu dimandikan, tak perlu disembahyangkan. Kenapa tak perlu dimandikan? Darah mereka akan menjadi saksi di akhirat nanti bahawa mereka itu bercucuran darah kerana menegakkan agama Allah. Tak perlu disolatkan, sebab kita yang solatkan kepada jenazah ni untuk mendoakan kesejahteraan jenazah tu. Tapi orang yang syahid, mereka tak payah doa untuk mereka. Mereka dah sejahtera. Mereka dah selamat. Jadi dua perkara ni tak perlu. Tak payah mandi, tak payah disembahyangkan. Hanya perlu dikafankan. Kafan pun dengan pakaian yang mereka pakai. Mus'ab bin Umair, dia dah duduk lama di Madinah. Dia tak ada baju dah. Dia tinggal selak dengan rida Nabi SAW. Selepang. Yang tu je yang ada. Dia pergi berperang pakai lagu tu je. Bila dia wafat, rida tu dah, waktu dia perkelak badan dia tu, rida Nabi terpotong dua. Ali bin Abi Thalib jumpa jenazah dia, bawa kepada Rasulullah. Rasulullah tengok, Masya Allah, terbelah ni kat sini lah. Dengan rida Rasulullah tu pun nampak terbelah dua. Apa Rasulullah kata? Dia terbang seperti burung yang hijau, naik ke angkasa menuju Allah Subhanahu Wa Taala, duduk di dalam arash, disimpan di tempat yang indah, akan dikembalikan di mahsyar nanti, akan duduk bersama-sama dengan para nabi. Allah. Lepas tu Nabi kata kepada sahabat yang masih hidup, kafankan dia. Nak balutlah dengan kain yang ada tu. Dia kata tak boleh, tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Orang yang pernah kaya, ketika matinya kain kafan pun tak ada. Rasulullah menangis ketika tu, pengorbanan dia kepada Islam sampai saat macam tu. Lalu sahabat tanya, tak nak buat macam mana ni? Kain yang Rasulullah bagi kat dia pun koyak, terbelah dua. Rasulullah kata, ambil yang koyak tu, tutup bahagian kepala dia. Kaki dia terbuka sikit, dia ditutup dengan daun kering. Daun kering yang diambil berdekatan dengan medan Uhud itu, lalu dibalutnya kaki Mus'ab bin Umair, yang pernah satu ketika dulu ada sikit rasa takabur sebelum dia Islam. Bila dia kenal Islam, tidak ada lagi keistimewaan yang ada dalam diri dia melainkan Allah dan Rasul. Jadi kenapa saya buat cerita Mus'ab bin Umair ni? Nak bandingkan dengan kita. Kita bukan sehebat Mus'ab bin Umair. Kita bukanlah sekaya tu. Kalau 1/3 daripada kekayaan Madinah milik keluarga dia, Mekah milik keluarga dia, kita ni bukan 1/3 pun, 3 kupang adalah. Jadi bagi tahu dalam diri, tak usah nak rasa megah lah. Cakap, rawat diri kita sendiri, rawat hati kita sendiri. Jadi kira yang tu aku lah buat. Kalau aku tak buat, mereka apa pun tak beli. Ni kalau aku tak ada, ni semua tak jadi. Cakap borjang kau. Tu penyakit tau lah. Penyakit hati yang wajib kita rawat.
Mak tak apa hampa pun boleh buat. Tak boleh lah, tak ada hang. Kami tak boleh. Dan dia syok sendiri. Nah, buang perasaan tu. Istighfar cepat-cepat. Nah, istighfar ni pujuk hati balik dah. Hang tak hebat mana pun, tak megah mana pun. Sebab tu, kalau kita nak puji sahabat, jangan puji dia depan-depan. Nah, bila kita puji dia depan-depan, dia syok sendiri. Bila dia syok sendiri, ada rasa takabur. Bila dia rasa takabur, apa jadi? Dosa kita. Puji belakang-belakang. Mengutuk depan. Bukan mengutuk ni maksud kita kata sesuatu yang tak kena dengan dia, sahabat terus. Boleh dia berubah. Sagi merajuk pula. Susah nak bagi tahu. Lagu tu payah kau nak tegur. Kawan nak kawan dengan dia pun payah nak tegur dia. Kita tegur dia, jangan buat macam tu. Hang duk pergi jalan pakai kasut tinggi sangat. Bila hang pakai kasut tinggi, punggung hang nanti jadi melentik. Lepas tu hang berjalan, bunyi pula tuk-ketak. Tarik perhatian orang nak kerja, orang dengar. Mana main duk meletup kasut. Kasut dengar meletup dah, dia tak sampai lagi. Kami dulu ada cikgu sekolah rendah. Kalau dengar bunyi meletup kasut, tahulah cikgu tu paling meletupnya dah kasut. Kita yang dulu hinggap berseridau dalam kelas tu, masing-masing lari cari tempat lah. Pasal dah dengar dah kasut dia bunyi. Tapi sebenarnya dalam Islam, perempuan tak boleh pakai kasut berbunyi lah. Tak boleh pakai kasut meletup-letup tu. Tapi kalau kata budak-budak mak dia pakai kasut cerek tu tak apa. Lelaki tak apa. Perempuan jangan. Tapi kalau budak-budak tak apa, mak dia takut hilang. Kan kadang-kadang bawa pergi supermarket, bila dia dengar punya cerek dia taklah anak dia lutang di jalan. Tak apa. Budak-budak tak apa. Budak-budak tak ada masalah. Kita tua-tua tak suruh pakai kasut cerek lah. Saya kat beli awak takut hilang. Tengah-tengah kita kalau hilang dia kata balik Okey, itu berkenaan dengan jaga hati. Jaga hati kita daripada sifat takabur. Bila dia marah rasa takabur, dia nak tunjuk ke orang yang ni riak. Dia dah ada segala kebesaran dia. Dia nak simpan dengan dalam rumah, dia nak kena tunjuk ke orang. Bila dia tunjuk ke orang, itu riak. Dua penyakit ni, dua beradik kembar. Yang ada dalam diri kita. Dia ni mengaji sedap. Dia apa berlagu lagi derah. Dia katakan Al-Quran ini, kalau kita baca secara perlahan, kita rasa tak puas. Kita baca derah sikit bagi telinga kita dengar. Yang terbaik kita baca bagi melunakkan dia. Kalau siapa yang pandai taranumlah. Melunakkan dia bagi derah. Tapi kalau dengan secara kita baca derah, walaupun perbuatan itu baik, oleh kerana kita baca derah itu menimbulkan rasa riak dan takabur dalam diri dia. Dia baru tarik a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang dengar, oh Allah pakai sembut. Lepas semua dah jatuh hati dekat suara aku. Mana ada dalam ni, mana ada orang yang boleh mengaji lagu aku. Dia main. Tak lagi dia pun tarik dah. Orang semua terput hati. Timbul satu lagi, mula takabur, timbul pula riak. Yang ni lah yang kata lepas mengaji pun kena istighfar tu. Dibimbangi, pahala kita cari, bala yang dapat. Sebab takabur dan riak, itulah yang dinamakan penyakit yang dicela. Yang paling dicela di dalam agama Allah Ta'ala. Dan dia kata menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji. Ini sifat mahmudah. Hiasilah hati kita ni dengan sifat yang terpuji. Apa dia? Seperti sabar dan merendah diri. Okey, merendah diri ini dinamakan tawaduk. Tawaduk. Dalam diri kita kena ada sabar, kena ada sifat merendah diri. Sabar ni di atas segala kelakuan. Wajib kena sabar. Macam saya sampai tadi, saya tengok ramai sahabat-sahabat kita duk beratuk. Dengan penuh sabar, satu tulis tanda tangan, tulis nombor telefon, tulis. Kena hak yang tak apa sabar.
Dia ni tak kerti tulis. Lambat sangat baru duk eja nama. Kena yang tak apa nampak. Tengok dekat tak nampak. Tengok jauh tak nampak. Pegang pen tak nampak. Sampai tak nombor telefon. Lupa pula nombor telefon aku berapa. Baru keluar pula telefon. Lambat semua ni. Kami di belakang tengah berdiri. Sabar. Tak? Sebab apa? Ujian yang Allah Ta'ala hantar kepada kita. Musuh yang tak nampak di pandangan mata. Tak boleh dirasa dengan tangan. Kalau angin pun boleh rasa. Ni COVID-19 ni tak rasa pun. Dia main tau. Kata modal je. Allah. Doktor nak cek pun kena sumbat masuk ke lubang hidung tu. Lepas tu ambil masa baru boleh habaq. Baru boleh habaq. Positif ke negatif ke. Tu dia yang kata tentera Allah Ta'ala hantar tu. Kalau dia hantar macam burung ababil tu, boleh kita pakai terbih orang sekali. Atau kita pasang jala ke. Kalau dia hantar macam lalat atau macam kekatu, boleh kita pasang spray. Pakai beli spray. Jadi merah spray. Kalau nampak macam nyamuk tu, boleh pakai duduk dalam kelambu, berjalan dengan kelambu. Tapi masalahnya, tak nampak ya Allah. Kemarin pun 800 lebih tu. Lagi meningkat. Nampak tak? Tak nampak. Kita ni dah tengok mana? Dah tunggu nak tengok dalam TV. Ya Allah, anak abang. Hari ni berapa? Ya Allah, lagi banyak. Kita pun rasa macam tak larat nak duduk dalam rumah dah. Tak apa gelap main mengaji. Tak pergi balik duduk pula dalam rumah. Kita akan ada tuntutan hidup. Tapi kita jaga, kita jaga macam mana yang disarankan kita jaga. Sebab Allah Ta'ala kata menjaga nyawa dan keselamatan diri adalah wajib. Jadi jaga. Kalau rasa-rasa tak payah pilah kuliah dengan sebab COVID ni. Tak usah pilah. Tutup. Jangan marah ke orang yang suruh tutup. Sebab benda itu adalah wajib. Jadi kita akur. Dengan sebab itulah kita cuti lama. Tak apa. Allah Ta'ala akan ganti. Dengan pahala. Duduk dalam rumah pun dapat pahala. Kita lah sampai nak berserabut lah. Punya duduk dalam rumah. Sampai nak berserabut. Biar rumah-rumah pun berserabut. Dah lah hang pun berserabut. Baik. Kelakuan yang dipuji di sini yang disebut lagi sebagai sabar. Nak buat ibadah pun kena sabar. Kita nak buat baik pun kena sabar. Di antara kesabaran ketika mana melakukan kebaikan, kita sembahyang zuhur. Di zuhur itu dia ada rawatibnya, qabliyah dan ba'diyah. Yang mana kita semua sedia maklum. Waktu zuhur ni waktu tengah panas. Orang Pulau Pinang tak panggil panas, dia panggil hangat. Hangat sungguh lah. Dia kira lepas zuhur tu tak mahu nak buat apa. Nak cabut bantu lekun, nak pergi duduk depan kipas. Walaupun dia semayang tadi depan kipas. Tapi kipas tu tak rasa sejuk. Aku pasang kipas atas, pasang bawah, pasang tos lagu tu pun tak jadi apa. Kemudian, zuhur ni Allah Ta'ala bagi kelebihan pahala, dia ada pengapit. 4 sebelum, 4 selepas. Kalau nak buat 4, dia boleh buat 2 sebelum, 2 selepas. Ada yang buat 2 sebelum, 4 selepas. Ada yang tak buat terus ambil hang. Aku ambil tengah-tengah sebab tu wajib. Pun tak apa. Tak apa. Janji hang sabar boleh buat. Bila kita ni dah habis selesai nak buat yang wajib, kalau nak kena maki buat yang sunat pula tadi dah buat mula, semua orang buat, takkan aku tak buat. Walaupun duduk seorang-seorang di rumah, aku ni bila nak berubah? Masih di tahap tu. Umur makin bertambah, kematian semakin mendekat. Takkanlah tak ada usaha untuk aku menaikkan taraf diri aku dekat dengan Allah. Nak semakin sembahyang. Kena sabar tu. Segar nak makin lah. Dalam Islam, sembahyang sunat tak usah mangkit, duduk. Duduk. Bukan aku sakit, aku sihat. Bangkit Allah segarnya. Sabar tu. Kalau tak sabar tak boleh buat. Dengan penuh kesabaran bangkit berdiri. Tak apa lagi dekat kedua aku duduk. Tak payah bangkit dah. Nak buat pula 4 rekat tu solo 2 saja. Dah sabar tu nak buat bagi jadi 4. Semua memerlukan kesabaran. Ni hangat ni, peluh ni meleleh-leleh rasa dia turun. Oh tak tahan dah. Tak usah buat lah ini. Tak sabar.
tak payah buat tu yang kita nak buat baik pun kena sabar. Nak buat jahat pun kena sabar. Cuba tanya orang yang buat jahat. Ingat senang ke? Penyamu duk pergi panjat pagar rumah orang, pergi terjun ke sana, kena dia tu ada anjing gigit kerabu dia merata. Dia kena sabar. Macam mana dia nak menghadap dengan anjing tu? Dia nak masuk, dia nak buka, nak kopek pintu rumah orang, ingat senang ke? Dia kena sabar. Nak buat jahat pun kena sabar. Apapun bekalan kehidupan manusia untuk mensejahterakan diri dia, dia kena sabar. Kena sabar. Kalau kita tak sabar, kita tak boleh buat. Kita berkawan, Allah Ta'ala hadirkan kepada kita sebagai rahmat, teman kepada kita. Kita bila nak ke mana-mana, kita suka cari dia. Kita selesa berkawan dengan dia. Walaupun kita sentiasa berkawan dengan dia, ada ujian daripada sikap dia, ada ujian daripada sikap kita kepada dia. Hang ni aku duk kata dah, lambat. Tapi lambat pun hampir dengan dia juga. Aku ni dah sabar tau dengan hang. Pasal tu tak pernah sabar. Itu yang hambuk muka dia dah. Kalau hang tak tahu ke aku yang tu, aku yang ni, aku yang tu, aku yang ni. Lain kali tak mau pindah dengan hang. Esok pergi pula. Hang boleh kawan dengan dia tu dengan lembab. Aku sabar banyak. Kita dalam bersahabat ni, kita kena bersabar dalam bersahabat. Dalam bersaudara lagi kena banyak sabar. Adik panggil lagu tu kakak, panggil lagu ni abang, panggil lagu tu mak, lagu ni ayah, lagu ni anak penakan, lagu ni. Tak malah apa, semua jahat. Aku seorang bagus, tak seorang baik seorang. Ada dah. Dalam rumah seorang-seorang, tak usah kawan dengan siapa pun, semua orang tak betul. Pasal apa? Sebab tak ada sabar. Tapi kalau yang sabar tu tak apalah, aku pun tak baik. Maka berkawanlah dengan dia, kerana kekurangan dia menyempurnakan kekurangan aku. Dan kekurangan aku menyempurnakan kekurangan dia. Duduklah sama-sama, berlebih kuranglah. Tak malah kawan dengan itu kedekut pahit. Sampai tahap pahit tu kira. Biar kawan juga dengan dia. Kokot lah nak bagi dekat kita bang setengah sejerik ayat kopi pun. Kedekut. Hang keluar kawan dengan dia hari-hari, tapi hari-hari hang mengata dekat dia. Aku sabar. Sabar apa lagi tu? Kelakon yang dipuji ni macam tu, kata Rasulullah. Berlebih kuranglah, berlebih kuranglah. Hang boleh tahan, berlebih kuranglah. Sabar. Sabar. Senang cakap, Sot baru 3 huruf saja. Sot baru. Tapi nak melaksanakan dia tu, ya Allah. Sebab tu dia di antara sifat yang terpuji. Sifat yang dipanggil sebagai mahmudah. Sifat yang paling terpuji adalah sabar. Nak belajar ni pun kena sabar, Kalau perempuan tak sabar, perempuan tak boleh duduk dalam sini. Di rumah tu, hak kerja, hak tak habis tu, tinggal buat dengan penuh kesabaran main tani. Kena keluar tadi nak main. Kunci kereta pula hilang. Aduh, aku ni nak pergi mengaji. Bukanlah aku nak pergi buat maksiat, ya Allah. Kunci kereta ni dia penat, dia pergi tak mana, tak tahu tanya orang tak tahu tanya orang ni tak tahu, aku tak boleh hampa ni. Awak apa buat lagu tu dekat aku? Dia main. Payah-payah tak sapilah. Tak sapi. Ada di rumah hati ni membara tak kira. Ampalah punya kerana adalah urusan yang Allah Ta'ala atok dekat kita. Kita tak boleh lepas hati. Mai dah sampai dah mengaji. Duduk dah. Duduk kita pula tak bawa. Allah penatnya. Kan tadi nak keluar kunci kereta hilang. Mai duduk ngaji kita pula tak bawa. Ada yang bawa kita tak bawa teropong apa pun tak nampak sama tulisan. Tapi pahala ada. Ataupun mungkin kita main-main kitab pun tak ada. Orang semua ada kitab. Aku tak ada kitab. Sebab dia alim, tak payah beli kitab. Tak ada. Apa guru mengajak, masuk terus simpan dalam tu. So bila-bila keluarlah main. Kan? Orang yang mau belajar ni, orang yang tawaduk aja orang mau belajar. Kalau orang tak tawaduk, dia tak mau belajar, dia tak rela diri dia diajar. Seronok ke? Tok guru tu je dia tu perli aku je, bukan perli tu. Kita bagi tahu. Perkara itu adalah sikap kita sendiri.
Maka apabila kena pada diri kita, berubahlah. Berubah. Oh, yang ni aku kena ubah. Yang ni aku kena ubah. Yang ni aku kena ubah. Berubahlah. Itulah kita. Bila adanya sabar, hadirlah sifat merendah diri, ataupun disebut dengan nama tawaduk. Bukan merendah diri jalan sampai berangkak tu dah. Awal tu orang tawaduk tu merendah diri sampai berangkak ke bawah. Orang semua jalan tegak, dia pasal merendah diri, dia duk menyuluk ke bawah. Tak. Merendah diri ini cakap elok-elok lah. Janganlah bagi orang sakit hati sangat. Kira dia cakap di hak yang hak tinggi-tinggi ya. Bersembang dengan dia sakit lubang telinga. Awak aku tak boleh sembang dengan dia. Tak ada benda yang dia tak ada. Tak ada benda yang dia tak tahu. Kalau hak dia tu semua hak tinggi-tinggi, fahamlah perempuan, fahamlah. Hang cerita bab masak dia nombor 1 punya masakan. Hang cerita bab adik-beradik dia ke semua kaya, tak ada satu miskin. Hang cerita bab anak-anak dia semua pandai, tak ada satu pun bengong. Habis kita nak duduk sembang dengan dia, nak sembang apa? Lepas tu jadi pendengar tu yang sakit lubang telinga. Padahal berserabut dia pun. Kenapa? Kerana adanya takabur dalam diri dia. Okey, kalau kita ada kawan macam tu, kita ada kawan macam tu, yang cakap dia ni kira hak atas-atas je. Apa yang perlu kita buat? Kita cakap dengan dia hak bawah-bawah saja. Hak bawah. Ada, dia main dia pegang kain kita. Dia pegang, dia picit tu. Dia nak rasa kain tu. Berapa semeter? RM2 lah dia. RM2 je. Tak pakai lagi RM2 pecah. Bila pecah pilih aku punya. Pecah-pecah kat aku, kan pecah kat hang. Ada hak pasien tu. Dia main-main dia pegang kita. Yang beli tak mana? Berapa ringgit? Adalah 2-3 kupang. Apa kat dia? Lama dia tak boleh nak contoh dia hak tinggi-tinggi tu. Kan? Terus apa peduli ke dia? Habis ke dia. Padahal dia pun tak ada apa. Sembang dia besar. Apa pun tak ada lagu tu lah. Tapi cara nak mengadap dia semak secara tinggi. Kita semak paling rendah tu. Lama-lama dia tak larat lah duduk di atas hangat. Dia turun lah main ke bawah. Lalu sekali dia buka cerita dia. Macam tu hang. Okey. Dan dia kata, kerana beberapa perkara yang wajib kita jaga jantung hati kita dengan sebab. Ada 3 sebab di sini. Dia kata yang pertama, kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Pertama-tama sekali kita kena jaga hati kita ni. Kena jaga kebaikan. Hiasi dia dengan sifat-sifat yang terpuji. Bersihkan dia daripada sifat-sifat yang tercela. Kerana apa? Kerana hati ialah tempat jatuhnya pandangan Allah. Allah tahu apa yang ada dalam dia, apa yang terdetik dalam dia, apa yang terlintas dalam dia. Allah tahu. Jadi jaga dia. Walaupun orang tak tahu. Allah tahu aku ni tak ikhlas ni. Allah tahu sangat. Okey. Perumpamaannya, di atas sesuatu kebaikan yang kita buat, kita rasa macam ikhlas lah dengan tidak memberitahu sesiapa. Bagi kat dia. Ikhlas sengak-sengak bagi kat dia. Dia pun ambil. Mungkin daripada segi bantuan duit ringgit atau makanan. Kita bagi kat dia. Dengan penuh rasa keikhlasan. Tak mau habaq dekat siapa-siapa. Tapi sahabat kita ni seorang sahabat yang bersyukur. Dia cerita dekat kawan kita atau kawan lain. Kawan lain mai bagi tahu dekat kita. Hang ke bagi kat dia. Hai. Siapa habaq? Dia habaq. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Jangan akulah bagi kat dia tu. Tu tak sedar diri tu. Dulu dia susah, akulah tolong. Amboi.
Yang tu bukan ikhlas. Masa bagi ni aku bagi ikhlas kerana Allah Ta'ala tahu. Masa bagi tu ikhlas. Lepas tu dia cari silap sikit saja. Hak keikhlasan tu memang Allah Ta'ala pandang. Memang Allah nampak. Tetapi oleh kerana manni wal adha, mengungkit-ungkit dan bagi sakit hati kawan tu, habis batal. Ibarat macam api yang membakar kayu. Habis tinggal abu. Rugi tak? Rugi. Sebab kita mengungkit-ungkit atas pemberian. Hak kita bagi itu bukan kita punya. Allah bagi kat kita terus simpan je. Kita pegang saja. Dan bila kita keluarkan, sebenarnya yang tu dia memang dinamakan harta kita, tetapi kita ni adalah pemudah cara. Pegang sat. Nak bagi dekat dia rupanya. Ya, memang dia punya. Bukan kita punya. Baru ni saya terima satu bungkusan gulai daging batang pisang. Dibuat dalam hantar rumah saya. Saya ni tak makan daging siapa yang tak makan tak tahu Lepas tu bila saya tak makan daging, anak-anak pun jadi tak mau makan. Lepas tu saya kata sayang benda ni sayang benda ni. Dosa tu mainlah orang lain. Dia kata aku ni buntu lah, tak tahu nak masak apa. Aku ni buntu rupanya yang tu daging dia. Allah Ta'ala mesti gesak je rumah kita. Dia kata aku anak-anak aku ayam tak lalu nak makan, daripada daging dia suka. Rupanya dia punya. Ya Allah. Bukan kita punya. Tu yang kata yang ada dekat kita tu bukan kita punya. Kita pinjam Allah Ta'ala punya. Jadi pemilik dia kata hang kena bagi, kan bagi. Dia punya. Subhanallah. Hebat percaturan Allah. Sahabat kat dia, ni bukan aku yang bagi, ni Allah yang bagi. Allah punya, dia main hantar saat stesen singgah tak. Itulah duit dalam beg kita tu pun bukan kita punya lagi bukan kita punya lagi. Bila kita kelak bagi dia tu punya. Orang tu punya. Subhanallah. Allah Ta'ala ni buat satu kitaran yang cukup indah. Kita jangan kata apa. Kita tunggu tengok aja. Sebab tu mintalah pada Allah seawal pagi sebelum terbitnya matahari, mohon doa pada Allah. Bawa hari ni hak yang seronok-seronok saja dalam Islam. Bawa yang seronok-seronok saja dalam perjalanan aku. Seperti saya pernah bagi kepada perempuan selawat apa? Bushra. Kan? Selawat Bushra tu. Kalau pesan para alim ulama, para wali-wali Allah baca 41 kali sebelum terbit matahari. Lepas subuh tu bolehlah bawa bolehlah bawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumil hadha ila yaumil akhirah. 41 kali. Saya kata 7 minit habis. Pasal apa? Nescaya hidup kamu akan dibawa khabar gembira. Hak sedih pun dia gembira. Dia tu gila apa? Sahabat berita sedih pun dia gembira. Maksud dia terima. Aku terima. Yang ni Allah Ta'ala hantar dekat aku. Ni habuan aku hari ni. Ini ujian kepada aku hari ni. Apa yang dihantar, hati kita tetap redha dan rela menerima segalanya. Itulah sebabnya kenapa hati kena jaga. Hati kena jaga sebab dia tempat jatuhnya pandangan Allah. Allah Ta'ala tak pandang kat kita siapa Dia tak pandang langsung kepada kita siapa, tapi dia pandang pada hati kita. Dia kata kenapa yang perlu jaga hati? Sebab hati tempat pandangan Allah. Allah Ta'ala tengok pada hati keikhlasan kita dalam melakukan perkara-perkara, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Tak baik tu bukan ikhlas. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana sabda Nabi SAW, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sebab yang kedua, sebab Rasulullah kata Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menilik ia kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya saja menilik ia kepada segala jantung kamu. Maka jantung itu tempat tilik pandangan Allah. Okey. Saya suka pada satu nasyid ni, saya selalu bawa
Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah pandangan Allah lebih dari pandangan manusia. Saya suka bawa dia. Sebab apa? Dia bagi tahu hati ni adalah tempat jatuh pandangan Allah. Utamakan dia. Jasad lahir ni yang kita duk berui tu, yang kita duduk lulung dia tu, yang duk buah bedak tu, itu adalah tempat pandangan manusia. Bukanlah dia suruh biar bagi berserobek. Tak apalah tak suruh gosok gigi. Allah Ta'ala bukan pandang kat gigi aku ni tu. Tak boleh. Dalam bersahabat kena tengok pula Rasulullah. Tidak? Rasulullah penampilan baginda macam mana? Sentiasa cantik, kemas, harum. Pakaian walaupun buruk bertampung tetapi bersih. Yang lihat kemarin dulu punya pakai, hari ni tak salin. Sekali angkat ketiak, boy. Dia bukan suruh buat macam tu. Islam tak suruh buat macam tu. Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah tu cantik, suka kepada cantik. Salahkah kita nak pakai pakaian yang berharga? Tak salah. Ikut kemampuan kita berpakaian kerana Allah. Macam Rasulullah, setiap kali dia menyarungkan pakaian, ya Allah jadikanlah pakaian aku ini menutup auratku untuk aku beribadat. Macam tu juga kita. Setiap kali kita sarung pakaian, kita cakap Arab lah. Tak Melayu, Allah jadikan pakaianku ini sebagai menutup aurat aku dalam aku nak ibadat. Ibadat ni bukannya semestinya pakai baju pergi semayang tak. Perempuan berjalan, pergi ziarah orang sakit. Duduk dalam rumah sapu sampah tu semua ibadah. Kan? Ada juga pasien masuk dalam rumah, pakai kes kat dalam sapu sampah. Dia itu tak cukup lagi aurat dia. Adakah salah? Tak salah. Boleh. Duduk seorang-seorang tu tak memakai pun tak apa. Tapi malulah. Kok lagi langau ke lintas kok tingkat. Alah. Tengok dalam rumah tu ada tarian bogel. Sebab apa? Malaikat ada. Malaikat ada dengan kita. Malu dekat malaikat. Kiraman katibin yang sedang mencatat amalan. Dia tak tulis lah dalam tu hari ni kau ni telanjang tak. Dia tak tulis. Tapi malulah. Makhluk Allah yang muqarrabin, yang paling dekat dengan Allah, kita duduk telanjang kat dia. Yang antara yang kita kena jaga. Rasulullah dia mengutamakan penampilannya dan hati baginda. Sebab itu kehidupan Rasulullah ini dirakam masa dia duduk dalam rahim mak dia lagi. Dah dirakam. Bukan rakam guna video dah. Ditulis. Kan cerita macam mana mula-mula Sayyidatina Aminah mengandungkan dia, tak ada alah, tak ada mabuk. Sampai umur dia berapa dalam kandungan mak dia, bapa dia mati, dia jadi yatim dalam kandungan. Sampai dia dilahirkan, macam mana Aminah tak ada rasa sakit melahirkan dia. Kemudian cara kelahiran baginda tak bidan tak dan sampai Allah Ta'ala hantar dua wanita daripada syurga, Sayyidatina Asiyah bersama dengan Sayyidatina Maryam menjadi bidan dia. Mana ada makhluk manusia yang dirakam kehidupan dia daripada kandungan lagi sampai saat-saat kelahiran dia. Dan lahirnya baginda bukan dalam keadaan bertelanjang yang diselaputi oleh darah, nifas dan wiladah. Tak ada. Baginda siap dimandikan. Bahkan baginda bukan bertelanjang, siap dibalut dengan kain putih. Bahkan baginda siap dikhitankan. Khatan dah. Kemudian maka baginda diazankan bercakap, mengucap Allahu Akbar, mengangkat syahadah dalam keadaan terterak tu, mengangkat syahadah. Subhanallah. Satu manusia yang dirakam pada setiap detik kehidupan dia, melambangkan kesempurnaan, kesyumulan baginda itu. Tidak ada satu makhluk yang dapat menandinginya. Begitu juga dalam pendidikan baginda, tak pernah pergi sekolah. Bahkan baginda digelar sebagai ummi. Tetapi dialah manusia paling bijaksana dalam dunia. Paling bijaksana. Tak pergi sekolah tu. Kalau pergi sekolah tak tahulah. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, pendidikan yang ada dalam dia itu dididik oleh Al-Quranul Karim.
Maka dengan sebab itu hati baginda cuci sebersih-bersihnya. Kita sebagai umat dia ambil sikit saja. Ambil sikit saja. Bila kita jadikan Nabi SAW itu sebagai ikutan, ada juga sahabat yang jahil, tu Nabi, aku bukan Nabi. Tak usah kata lagu tu lah. Tak boleh jadi, memang kita tak boleh jadi Nabi. Mustahil kita nak jadi Nabi. Tapi ambil sikap dia. Ambil sikap baginda. Sambil kita Nabi suka. Kalau dalam rumah yang duk bakar bukhar tu kan, Nabi suka kepada wangi-wangian. Okey, kita mungkin tak mampu beli bukhar tu. Kalau mampu beli ke mahal mana pun dah. Kita pasang tanggi. Jangan ambil hari Jumaat saja. Ada setengah orang pasang hari Jumaat. Jumaat tu Sayyidul Ayam, hari raya, hari segala kebesaran dalam Islam adalah hari Jumaat. Sunat kita mewangikan dalam rumah pun. Ambil setanggi tu beli di kedai mamak abang dua, cucuk. Pagi-pagi tu cucuk dalam rumah. Bagi dia harum. Itu sunnah. Habaq cara kita cinta Rasulullah nak ikut macam mana hati baginda mengharumkan seluruh isi rumah dengan mewangikan rumah. Jangan pasang kemian. Pasang kemian bukan sunnah dah. Pasang kemian bukan sunnah. Itu kena tahu dah. Dekat-dekat mayat tu yang ada pasang kemian, jangan pasang. Itu bukan sunnah. Pasang setanggi. Kemian ni pun kadang-kadang orang tak boleh bau. Dia kan sekali orang perui dia asap naik berkelur ni. Kan? Tak berapa elok sebenarnya dah. Hak yang turun-temurun tu tak usah buat lah dah. Itu adat turun-temurun. Kita pasang setanggi. Itu dapat pahala sunnah. Ya Allah, sakit hati dia. Hati kita sakit. Kita kena berubat. Nak apa betul orang pula? Tak usah pasang dah kemian dah. Mana boleh orang mati kena pasang kemian? Tak, dia tak suruh pun. Pasang wangi-wangian. Ambil bukhar tu. Pasang bukhar. Wah, apalah mereka ni. Orang pasang kemian, dia pasang wangi. Itu seronok lah. Bukan kerana seronok. Kita manusia ni bila mati cepat membusuk tu. Jadi kita pasang wangi-wangian. Dia akan mengharumkan isi rumah. Orang main pun seronok saja dengan bau-bauan yang harum. Okey. Baik, dan yang ketiga. Mau tak mau kena sambung juga bahawa berhenti kat telek tu. Baru boleh berhenti kat telek tu bulan depan panjang umur Maka tiada patut bagi kita. Baru kita sambung kat situ. Okey. Sambungan pada bulan hadapan insya-Allah. Tulis tarikh hari ni 19 bulan 10. Tarikh bertindih ni 19 bulan 10. Panjang umur insya-Allah InsyaAllah minggu depan. Buat masalah ni, saya tak mula lagi kuliah di TMB Dia pun tak benarkan lagi. Kalau kata nak buat di sini, tak sampai sebulan pun boleh. Mungkin 2 minggu sekali pun boleh kita buat di sini. Dengan sebab